Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Puan Nur Rahimah binti Muhammad Mainuri, iaitu lecturer yang mengajar kita subjek current issue in retailing, dan yang dikasihi ahli kelas DRM 3B semuanya. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel kita pada pagi yang indah ini. Topik forum kita pada hari ini adalah Green Store dan Green Purchase. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada Puan Nora. Bersama saya adalah 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Jadi, bersama saya, ahli panel kita yang pertama, sungguh bergaya orangnya, Saudari Nurul Ain binti Abdul Aziz. Saudari Ain merupakan salah seorang yang pandai dalam fashion gaya terkini untuk wanita. Selamat datang juga saya ucapkan. Baiklah, ahli panel kita yang kedua, Saudara Muhammad Mulhim bin Nazar. Saudara Mulhim merupakan seorang yang kacak. Keningnya dicukur tepi membuatkan ramai gadis terpikat. Selamat datang saya ucapkan kepada Mulhim. Dan ahli panel kita yang ketiga adalah Saudari Nur Hurul Aini binti Khairul Hisham. Saudari Hurul merupakan salah seorang usahawan yang menggunakan internet sebagai medium untuk memasarkan produk tudungnya kepada para wanita di luar sana. Yang saya kira sudah berjaya menarik ramai pembeli dan pengguna. Selamat datang saya ucapkan. Dan ahli panel kita yang keempat dan yang terakhir, nampak pemalu tapi petah berkata, Saudara Muhammad Amirul Hakim bin Mahmud. Saudara Hakim merupakan salah seorang yang pandai memancing dan juga pandai berjenaka. Selamat datang saya ucapkan. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupaskan sedikit tentang perkara yang berkaitan dengan tajuk forum ini. Mesra alam adalah istilah kelestarian dan pemasaran yang merujuk kepada barang dan perkhidmatan. Ianya berkait dengan undang-undang, garis panduan dan dasar yang menuntut dikurangkan atau meminimumkan. Jika tidak, ianya mendatangkan kemudaratan terhadap ekosistem atau alam sekitar. Syarikat-syarikat menggunakan istilah Go Green, Green Store dan Green Purchase dan lain-lain bagi bertujuan untuk mempromosikan barangan dan perkhidmatan dengan tambahan pensijilan yang lebih spesifik seperti eco-label. Mereka boleh dirujuk sebagai barang yang mesra alam. Baiklah, soalan saya kepada ahli panel yang pertama. Seperti mana yang kita ketahui, perkara yang berkaitan dengan mesra alam ini banyak memberi manfaat serta kebaikan kepada kita sebagai masyarakat. Jadi, pada pendapat Saudari Ain Aziz, apakah yang dimaksudkan dengan Green Store ataupun kedai mesra alam? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Muhammad Faiz Amni. Saya sebagai panel pertama, Nurul Ain binti Abdul Aziz, saya akan mengulas serba sedikit tentang Green Store ataupun lebih mudah untuk difahami kedai mesra alam. Kedai mesra alam ini adalah sebuah kedai ataupun perniagaan para peruncit yang mengamalkan konsep menggunakan bahan semula jadi di dalam perniagaan mereka. Seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan peruncit ataupun peniaga masa kini lebih gemar menggunakan bahan-bahan yang sukar untuk dilupuskan. Sedangkan bahan-bahan tersebut sebenarnya menjadi sebab negara kita sekarang mengalami pelbagai pencemaran. Seperti yang kita tahu, pencemaran sungai. Hal itu demikian kerana sikap-sikap pengguna ataupun rakyat yang menggunakan bahan-bahan seperti plastik. Plastik adalah satu bahan yang kurang baik jika dibandingkan dengan bahan-bahan mesra alam yang lain. Jadi berbalik kepada peruncit serta peniaga, mereka seharusnya mengamalkan konsep atau menggunakan bahan-bahan yang boleh kita semula ataupun yang lebih mesra alam seperti penggunaan kayu-kayu jati di dalam perniagaan mereka.
mereka boleh mengamalkan bahan-bahan tersebut melalui konsep dari dalam kedai mereka supaya ini lebih menyenangkan para pelanggan dan syarikat mereka sendiri. Dari sudut kata lain, seperti yang kita sudah maklum juga, kebanyakan peruncit atau peniaga masa kini sukar untuk menggunakan berkonsepkan perniagaan mereka perniagaan yang masalah kerana mereka mementingkan kos yang sangat tinggi. Itu adalah salah satu sebab kerana mereka berfikir bahawa penggunaan bahan-bahan yang seperti plastik ialah menggunakan kos yang lebih rendah berbanding penggunaan bahan-bahan seperti kayu dan sebagainya. Jadi seharusnya kita pada peruncit pada masa kini perlu mengubah konsep perniagaan kita kepada perniagaan yang lebih masalah, iaitu peruncit boleh mengubah konsep dari segi dalaman ataupun luaran perniagaan mereka. Itu sahaja daripada saya berkenaan dengan maksud Green Store. Terima kasih kepada saudari Ain atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan definisi kedai mesra alam. Seterusnya saya ingin beralih kepada ahli panel kita yang kedua. Bolehkah saudara Mulhim mengemukakan pandangan saudara mengenai kebaikan yang kita akan dapat daripada kedai mesra alam ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Faiz, iaitu moderator kita pada pagi ini. Saya akan memberitahu beberapa kebaikan yang diperolehi daripada Green Store ini. Antaranya ialah menjimatkan kos. Seperti yang kita dapat lihat, sebilangan Green Store memberi tumpuan kepada aspek pengudaraan dan pengurangan haba. Ini bermaksud konsep Green Store dapat mengurangkan pergantungan pada penghawa dingin dan pelembab udara. Ini juga dapat mengurangkan bil bulanan dari masa ke semasa. Contoh lain, Green Store menggunakan perabot yang diperbuat daripada bahan kita semula. Seterusnya, menjimatkan kos perbelanjaan. Selain itu, Green Store memberikan reka bentuk yang pasif dan juga eksklusif yang membawa kepada keselesaan. Hal ini hampir kesemua Green Store mempunyai reka bentuk yang cantik dan moden, memberikan suasana yang tenang. Contoh, Green Store di Italia yang menggunakan perabot kayu dan barang kita semula sebagai perhiasan kedai mereka. Seterusnya, kebaikan yang diperolehi daripada Green Store ini ialah melindungi alam sekitar. Hal ini setiap premis Green Store tidak lagi menggunakan plastik bag kerana kebanyakan plastik bag diperbuat daripada sumber petroleum. Ianya sangat sukar untuk dilepuskan. Sekiranya dibakar, proses itu akan membebaskan toksik yang boleh menyebabkan kanser. Maka kedai-kedai berkonsepkan Green Store lebih suka untuk menggunakan beg kertas yang mana mudah dilepuskan dan juga beg kain yang juga dapat digunakan berkali-kali. Itu saja. Terima kasih kepada saudara Mulhim atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan kebaikan kedai mesra alam. Saya tertarik dengan pandangan beliau bahawa kedai mesra alam ini dia mengitar semula barang-barang yang terbuang. Okey, itu salah satu penyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Seterusnya, saya ingin beralih kepada ahli panel kita yang pertama semula. Memang kita tidak dapat menafikan bahawa setiap kebaikan itu pastinya adanya tersiratnya keburukan. Mewujudkan kedai mesra alam ini bukan semudah apa yang kita sangka. Bolehkah saudara Ain Aziz mengemukakan pandangan saudari mengenai cabaran bagi peniaga-peniaga dalam membina kedai mesra alam? Dipersilakan. Terima kasih. Jadi seperti yang Encik Muhammad Faiz
Amni tanya kepada saya, apakah cabaran untuk peniaga-peniaga yang ingin membina ataupun menukarkan perniagaan mereka kepada konsep yang lebih mesra alam. Antara cabaran yang dapat saya kemukakan ialah salah satunya kos. Seperti yang Cik Mulhim cakapkan tadi, kos yang rendah untuk bil-bil dan sebagainya. Tetapi kita juga peniaga-peniaga pada masa kini berfikir tentang kos, tentang kontraktor yang mereka perlu upah untuk menukarkan konsep dalam perniagaan mereka. Itu ialah satu kos yang besar untuk mereka kerana mereka perlu membayar kontraktor itu untuk mencari menggunakan bahan-bahan semula jadi ke dalam perniagaan mereka. Jadi itulah salah satu cabaran yang saya rasa memang kebanyakan pengguna ataupun peruncit peniaga masa kini sukar. Itulah salah satu sebab kenapa mereka memangnya tidak mahu untuk menggunakan konsep ini dalam perniagaan mereka. Mereka lebih gemar menggunakan konsep yang menggunakan bahan-bahan yang sukar untuk dilupuskan seperti plastik dan sebagainya kerana itu tidak menggunakan kos yang tinggi untuk mereka mencari bahan-bahan tersebut dan menggunakan dalam perniagaan mereka. Jadi itu sahaja yang dapat saya simpulkan tentang cabaran yang bagi saya paling besar kepada peruncit. Kenapa mereka sukar untuk menggunakan atau bertukarkan perniagaan mereka menggunakan konsep mesra alam. Terima kasih. Terima kasih atas pandangan ahli panel kita yang pertama mengenai cabaran mewujudkan kedai mesra alam. Kita sendiri dapat lihat tidak banyak kedai mesra alam yang terdapat di negara kita ini. Selain itu, kurangnya galakan daripada pihak kerajaan dalam menitik beratkan soal kedai mesra alam ini. Baiklah, sekarang kita beralih kembali kepada ahli panel kita yang kedua. Sebentar tadi ahli panel kita yang pertama ada menyatakan tentang maksud definisi kedai mesra alam. Bolehkah saudara mulakan contoh-contoh premis yang terdapat di dunia ini yang menerapkan kedai mesra alam dan berikan satu galakan dan dalam usaha menjayakan kedai mesra alam ini kepada peniaga-peniaga yang berada di luar sana? Dipersilakan ahli panel kita yang kedua, saudara Mulhim. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Faiz bin Amni. Terdapat pelbagai premis di dunia ini yang menggunakan atau menerapkan nilai Green Store. Antaranya kita dapat lihat di Green Store di Itali yang diusahakan oleh Francesco Signori. Selain itu, Green Store di Hong Kong yang diusahakan oleh Ceci. Mereka menggunakan barang kita semula sebagai perhiasan mereka. Mereka juga menggunakan solar panel bagi menjimatkan kos elektrik. Dan yang paling penting, mereka tidak lagi menggunakan plastik bag dan bertukar kepada paper bag. Galakan saya dalam usaha untuk menjayakan kedai Green Store ini kepada peniaga-peniaga yang berada di luar sana adalah teruskan dengan perniagaan Green Store anda kerana konsep Green Store ini banyak memberi manfaat kepada peniaga dan juga alam sekitar. Hari ini konsep Green Store tidak banyak menggunakan elektrik, terus sejurus mengurangkan kos bil api. Itu saja. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama dan ahli panel kita yang kedua, iaitu saudara Mulhim dan saudari Ain, atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan kedai mesra alam. Sekarang kita beralih kepada tajuk yang tidak lari dari tajuk sebelum ini, iaitu Green Purchase. Oleh itu, saya ingin mempersilakan ahli panel yang ketiga, saudari Hurul Aini, bagi menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan Green Purchase. Dipersilakan. Terima kasih. Saya Nur Aini binti Khairi Syam. So saya akan menerangkan tentang apakah itu Green Purchase. So Green Purchase adalah merujuk kepada pembelian produk yang mesra alam dan mengelakkan produk yang membahayakan alam sekitar. Jadi produk-produk ini lebih unggul daripada persekitaran dan mempunyai kesan persekitaran yang rendah.
Green purchase merujuk kepada pemerolehan produk dan perkhidmatan yang mempunyai kesan yang rendah terhadap kesihatan manusia dan alam sekitar jika dibandingkan dengan produk atau perkhidmatan yang bersaing yang memiliki tujuan yang sama. Perbandingan ini dapat mempertimbangkan pemerolehan, pengeluaran, pembuatan, pembungkusan, pengedaran, penggunaan semula, operasi, penyelenggaraan dan pelupusan produk atau perkhidmatan bahan mentah. Green purchase juga dikenal sebagai pembelian pilihan lingkungan, EPP. Pembelian bertanggungjawab terhadap lingkungan, perolehan hijau, perolehan alternatif, perolehan eko dan pembelian yang bertanggungjawab terhadap lingkungan. Jadi pembelian produk yang mesra alam ni dia memberi kesan terhadap kita punya alam sekitar. Itu sahaja. Terima kasih kepada saudari Hurul atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan definisi green purchase. Seterusnya, saya ingin beralih kepada ahli panel yang keempat. Bolehkah saudara Amirul mengemukakan pandangan saudara mengenai kelebihan yang kita akan dapat menerusi green purchase ini? Majlis segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Muhammad Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hakim bin Mahmud sebagai ahli panel yang keempat. Okey, saya akan menjawab soalan daripada Muhammad Faiz. Okey, kelebihan yang kita akan dapat daripada penggunaan green purchase ini adalah yang pertama, kelebihan daripada segi penyimatan wang. Kerana bab kata ahli panel kita yang pertama tadi, dia gunakan solar untuk penyimatan wang. So daripada situ kita akan dapat menjimatkan kos elektrik bagi kedai tersebut. Seterusnya, manfaat yang kita akan dapat ialah kesihatan pekerja bertambah baik. Okey, green purchase ini akan dapat menjaminkan kesejahteraan pekerjanya kerana produk-produk yang mesra alam. Kita tidak menggunakan produk-produk yang terbuat daripada bahan kimia sebab itu akan membahayakan persekitaran kita. Poin yang ketiga iaitu manfaat perlindungan alam sekitar dan iklim. Ini juga dapat memanfaatkan alam sekitar kerana produk yang digunakan adalah mesra alam. Contohnya seperti kita tidak menggunakan bahan terlarang seperti plastik, bahan yang tidak mudah terhapus. So kita tidak mudah merosakkan alam sekitar. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita keempat, saudara Amirul Hakim, atas pendapat yang beliau lontarkan sebentar sahaja tadi. Okey, seterusnya masih lagi kita bersama ahli panel yang keempat iaitu saudara Amirul. Soalan ini berbunyi, merujuk kepada Pasaraya Habitat by Hannes B yang terletak di Singapura, apakah perkara yang saudara boleh kaitkan dengan green purchase ini? Silakan saudara. Okey, perkara-perkara yang kita boleh kaitkan dengan green purchase ini mengenai habitat, iaitu habitat menggunakan robot-robot untuk menguruskan proses pembayaran. Ini akan dapat memudahkan lagi proses kerana dia tidak menggunakan orang untuk membuat kerja. So pekerja dia boleh buat perkara yang lain yang lebih mudah dan pekerja lebih senang membuat kerjaan mereka. Selain itu, mereka menghasilkan tanaman hijau di dalam mereka punya kedai. Ini juga salah satu manfaat yang kita boleh dapat kerana dia mengekalkan kita punya
udara di dalam kedai tersebut. So udara di dalam kedai tersebut akan kekal segar. Okey, yang terakhir, pelanggan perlu mengisi kod QR sebelum masuk atau membeli barangan di premis Habitat. Ini juga adalah salah satu kemajuan yang kita boleh dapat lihat di negara jiran kita, kerana dia menggunakan konsep green purchase untuk memudahkan pelanggan membuat pembelian. Okey, benda ni kita boleh menerapkan kepada negara kita kerana perkara ini adalah salah satu kemudahan yang kita boleh rasai sekiranya digunakan. Okey, itu saja yang saya boleh simpulkan daripada green purchase. Okey, terima kasih. Terima kasih atas pendapat panel kita yang keempat, Saudara Amirul Hakim, mengenai pasaraya habitat yang telah pun mengadaptasi kaedah green purchase ini. Kita sendiri dapat lihat tidak banyak kedai peruncit di Malaysia yang menggunakan kaedah green purchase. Dan itu kurangnya gerakan daripada pihak kementerian dalam menitik beratkan soal green purchase ini. Baiklah, sekarang kita beralih kembali kepada ahli panel kita yang ketiga. Sebentar tadi, ahli panel kita yang keempat ada menyatakan tentang kelebihan green purchase. Soalan terakhir bagi forum kita pada hari ini buat saudari Hurul. Soalannya seperti ini. Apakah cabaran bagi peruncit di Malaysia dalam menerapkan kaedah green purchase di dalam premis masing-masing? Dan juga berikan satu galakan kepada pihak kerajaan dalam menjayakan green purchase tersebut. Dipersilakan ahli panel kita yang keempat, saudari Hurul Aini. Baiklah, terima kasih Faiz. So, cabarannya adalah bagi saya cabaran untuk pupuk sikap tanggungjawab antara diri masing-masing. So, hal ini kerana setiap orang mempunyai pendirian masing-masing. So, ada yang setuju dengan dan boleh ikut green purchase ni dan ada yang tak boleh ikut. Katanya perkara ini remeh, susah. Jadi mereka tak alert atau tak bertanggungjawab untuk menjaga alam persekitaran dengan baik, malah dalam aktiviti green purchase ini. So bagi saya, suka untuk terapkan sikap tanggungjawab ini lebih-lebih lagi pada peruncit-peruncit serta pembeli. Jadi pihak kerajaan perlulah mengiklankan ataupun memberitahu orang ramai tentang pentingnya green purchase ni untuk mereka lagi sedar dan mengamalkanlah aktiviti green purchase ni dalam premis masing-masing, tak kira pembeli ataupun peruncit sendiri. Itu sahaja. Terima kasih kepada saudari Hurul dan terima kasih juga kepada ahli-ahli panel kita. Hebat-hebat belaka semuanya. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa green store dan green purchase adalah satu perkara yang baik untuk kita dan untuk alam sekitar. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat ahli panel kita yang sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa kita amat mencemburui kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.